Strategi kedua, memelihara kesejahteraan rakyat. Tugas dan tanggungjawab paling utama kerajaan adalah menjamin dan memelihara kesejahteraan hidup rakyatnya. Kerajaan akan terus menyediakan keperluan asas seperti air, tenaga, perumahan, pengangkutan dan kemudahan lain dengan penekanan kepada usaha-usaha membasmi kemiskinan dan memperbaiki ketidaksamaan sosial ekonomi secara membina dan proaktif. Kerajaan akan terus berusaha memastikan pembangunan ekonomi terus mampan dan jangka panjang dan dinikmati oleh setiap lapisan rakyat. Program membasmi kemiskinan. Matlamat kerajaan seperti yang terkandung dan Hala Tuju Pembangunan Negeri Terengganu atau HPNT tahun 2009 hingga 2013 adalah mensifarkan miskin tegar dan menurunkan kadar kemiskinan kepada 1% pada tahun 2013. Oleh itu, kerajaan menggandakan usaha dengan pendekatan yang lebih agresif bagi mengatasi masalah kemiskinan melalui dua strategi, iaitu melaksanakan pembangunan fizikal dan perubahan minda sesasiah diri kepada golongan terbabit. Untuk itu, bajet 2012 memperuntukkan RM 42.6 juta bagi program pembasmian kemiskinan, pembangunan kampung dan masyarakat. Kerajaan akan terus meneruskan program bantuan rumah, program peningkatan pendapatan, program latihan kemahiran dan kerjaya, dan program jati diri. Kerajaan juga menyediakan RM 49.4 juta bagi pelbagai bantuan yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi memantapkan pengurusan program bantuan rumah, komponen peruntukan bantuan baik pulih rumah dan bantuan atap disatukan dan disediakan RM 1 juta bagi setiap DUN, menjadikan kesemua peruntukan RM 32 juta. Bagi bantuan bina baru rumah pula, ia diasas kepada 10 rumah bagi satu DUN, menjadikan 320 buah rumah kesemuanya. Kerajaan telah menyediakan peruntukan yang besar bagi memastikan golongan terbabit memiliki rumah yang selesa dan selamat. Sepanjang tempoh 2008 hingga 2011, kerajaan telah membelanjakan RM 44.68 juta bagi pembinaan 1,354 unit rumah, RM 16.66 juta bagi baik pulih 1,794 unit rumah, dan RM 38.4 juta bagi menukar atap 8,916 unit rumah. Yang Yang Pertua, pembangunan orang asli. Dalam memerangi isu kemiskinan golongan asli juga tidak ketinggalan dan turut diberi perhatian. Kerajaan menaikkan taraf kampung mereka dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan bantuan membina baru rumah. Sebanyak 20 unit rumah telah dibina di perkampungan orang asli Sungai Pergam, Kemaman, dengan kos RM 1.03 juta. Di perkampungan orang asli Sungai Beruah, Hulu Terengganu pula, kerja-kerja infrastruktur melibatkan belanjangan RM 1.02 juta telah siap dilaksanakan bagi menempatkan 40 unit rumah pada tahun 2012. Selain itu, kerajaan juga bersetuju untuk membangunkan 613 ekar ladang kelapa sawit di Sungai Beruah untuk masyarakat orang asli. Memajukan sektor pertanian dan asas tani. Sektor pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan telah menyumbang 7.6% kepada KDNK negeri pada tahun 2010. Sektor ini mengalami pertumbuhan negatif 1.6% pada tahun 2010 berbanding pertumbuhan negatif 19.1% pada tahun sebelumnya. Pada tahun hadapan, sektor ini dijangka tumbuh 1.1%. Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada sektor ini dan usaha menjamin bekalan makanan dalam negara dan meningkatkan pendapatan golongan yang terlibat. Untuk itu, bajet 2012 memperuntukkan RM 27.3 juta dengan tumpuan kepada projek-projek sambungan, antara lain projek jelapan padi, pembangunan ladang kelapa sawit rakyat,
projek tanam kelapa dan projek kecil berkelompok yang boleh menjana pendapatan rakyat. Penambahan keluasan kawasan bagi projek-projek tersebut akan dipertingkatkan. Termasuk dalam bajet ini juga peruntukan untuk aktiviti ekonomi, pertanian dan ternakan dan infrastruktur pertanian, perikanan dan ternakan. Sejumlah RM 8 juta pula diperuntukkan untuk meningkatkan kualiti infrastruktur tanaman padi selaras dengan matlamat untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi negeri yang mencapai sasaran 85% keperluan beras dan negeri pada tahun 2013. Mengenai tanaman kelapa, kerajaan telah memulakan projek ini di Kampung Bukit Kecil Setiu dengan keluasan 200 hektar dan berupaya menanam 45,000 pokok kelapa, iaitu 27,200 pokok pandang dan 17,800 pokok kelapa matak. Projek ini dijangka boleh memberi 100 peluang pekerjaan bila siap dengan pendapatan kira-kira RM4,200 sebulan bagi kawasan seluas 2 hektar bagi seorang peserta. Bagi sektor ternakan, tumpuan adalah kepada projek agropolitan Pancur Berderu Setiu yang mensasarkan pemeliharaan 4,500 ekor kambing bibri doper. Bagi sektor perikanan pula, projek Tukun Tiruan diteruskan dan usaha meningkatkan lagi sumber ikan di perairan negeri. Secara tidak langsung, aktiviti dan hasil tangkapan akan turut meningkat dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan nelayan di negeri ini. Antara projek ini ialah projek Tukun Tiruan Dasar Lembut Penghalan Pukat Tunda yang melibatkan semua daerah kecuali Hulu Terengganu, dan projek Tukun Rekreasi dan Tukun Sotong di Marang dan Kuala Terengganu. Kerajaan juga akan memantapkan program pengurusan santuari penyu bagi melindungi ikon negeri Terengganu ini daripada mengalami keputusan dan sebagai tarikan pelancong. Selain itu, kerajaan melalui usaha sama antara Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu dengan Blue Archipelago Berhad telah memulakan pelaksanaan Integrated Shrimp Agriculture Park atau ISHAP dengan nilai pelaburan RM 260 juta. Di Penarik Setiu, projek ini adalah bagi membangun 1,000 hektar ladang aquaculture ternakan udang bersepadu. Apabila beroperasi sepenuhnya, projek ini dijangka dapat menyediakan 1,500 peluang pekerjaan khususnya kepada penduduk tempatan dengan sasaran pengeluaran tahunan 10,000 tan metrik dan anggaran pulangan bernilai RM 120 juta setahun. Aisyat mampu menyumbang sebanyak 15% daripada keseluruhan pengeluaran tahunan udang di Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang Pertua, program perumahan untuk rakyat. Masih ramai lagi rakyat yang memerlukan rumah. Kerajaan negeri mensasarkan untuk membina 10,000 unit rumah dan tempoh 5 tahun mulai tahun 2008. Bagi tempoh 2008 hingga 2011, kerajaan negeri telah melaksanakan 23 projek rumah kos rendah RKR atau rumah mampu milik RMM melibatkan 6,737 unit rumah dengan jumlah peruntukan sebanyak RM 659.73 juta. Suatu belanjaan cukup besar. Pada tahun hadapan, RM 80 juta diperuntukkan untuk meneruskan projek-projek sambungan dan memulakan pelaksanaan 7 projek yang melibatkan 2,277 unit rumah baru. Kemudahan perumahan juga diperlukan di kawasan bandar, terutama kepada mereka yang terlibat dengan pengambilan tanah untuk tujuan menyusun semula kawasan penempatan dalam bandar dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pada tahun lepas, kita telah menyerahkan rumah-rumah projek Ladang Gemilang 1 kepada penduduk yang terlibat. Pada tahun ini, kita menyiapkan Ladang Gemilang 2 yang menyediakan 192 buah unit rumah mampu milik. Pada masa yang sama, kerajaan akan melaksanakan fasa 1 pembangunan ladang Tok Pelam yang akan menyediakan 408 unit rumah mampu milik di samping kemudahan yang lain. Sebagai sebuah kerajaan yang mendahulukan kepentingan rakyat di bawah agenda merayakan pentadbiran pembangunan, kerajaan sangat peka pada soal perumahan dan meletakkannya sebagai satu agenda utama
dalam memastikan kesejahteraan hidup rakyat. Sebilangan rakyat memiliki tanah dan mahu membina rumah di atasnya, tetapi tidak berkemampuan kerana tidak boleh mendapat pinjaman dari institusi kewangan disebabkan tidak mempunyai pendapatan tetap. Bagi membantu golongan terbabit yang mencukupi syarat, sukalah saya dengan ini mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri bersetuju menyediakan satu dana pinjaman perumahan rakyat negeri Terengganu. Buat permulaan, RM 50 juta akan diperuntukkan kepada dana ini dengan jumlah maksima pinjaman RM 50,000 seorang berteraskan syariah. Pada masa sekarang kita sedang memperoleh kaedah pelaksanaan dan syarat-syaratnya. Begitulah murninya usaha kerajaan didukung oleh setiap lapisan rakyat. Semua tindakan ini membuktikan kerajaan sangat prihatin kepada keperluan rakyat, khususnya golongan yang berpendapatan rendah, dari segi mendapat kemudahan rumah. Selaku pemerintah yang dipilih oleh rakyat, kita memikul amanah untuk menjaga kebajikan rakyat. Kita adalah kerajaan yang melaksanakan amanah tanggungjawab ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ingatlah bahawa setiap daripada kamu adalah penjaga, dan setiap penjaga bertanggungjawab terhadap apa yang dijaganya, dan seseorang pemimpin itu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Yang berhormat Datuk Yang Pertua, pembangunan bekalan air, pengairan dan saliran. Matlamat pembangunan bekalan air adalah untuk menyediakan bekalan air bersih dan mencukupi kepada semua penduduk. Untuk itu, kerajaan memperuntukkan RM 81.90 juta untuk melaksanakan pelbagai projek bekalan air. Antara yang diberi tumpuan utama adalah mengurangkan kadar kehilangan air tidak teraccount atau NRW. Bagi mengurangkan masalah banjir dan memberi keselesaan kepada penduduk, kerajaan akan meneruskan projek-projek yang dalam pelaksanaan seperti saliran seberang pintasan dan Gong Pasir Dungun, saliran Kampung Baru Kertih, sistem amaran dan pemantauan banjir. Untuk pembangunan pengairan saliran, bajet 2012 memperuntukkan sejumlah RM 49.4 juta. Mempertingkatkan pembangunan bandar dan luar bandar. Satu daripada teras misi nasional adalah meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup. Untuk mencapai misi ini, pihak berkuasa tempatan atau PBT mempunyai peranan penting dalam merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosial dan perkhidmatan perbandaran bagi membentuk masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya saing. Peruntukan yang besar disediakan setiap tahun untuk sektor kerajaan tempatan. Bajet 2012 memperuntukkan antara lain RM 5.5 juta untuk pengurusan kebersihan bandar, RM 35.25 juta bagi membina dan menyelenggara longkang, RM 8.5 juta bagi program kebersihan dan keindahan, RM 4.5 juta bagi program pencahayaan dan pemasangan lampu awan di samping menyediakan peruntukan untuk projek-projek perkhidmatan kebajikan dan masyarakat di pihak berkuasa tempatan. Bagi menjana peluang perniagaan dan pekerjaan, kerajaan menyediakan RM 15 juta untuk pembinaan baru pasar awam, gerai-gerai perniagaan, pusat jualan dan perkedaian di seluruh daerah di samping meneruskan pelaksanaan projek sedia ada. Kerajaan Barisan Nasional sentiasa mendengar keluhan rakyat dan bersedia memenuhi kehendak mereka. Justru itu, Kerajaan Negeri akan mewujudkan satu daerah pentadbiran baru, iaitu Kuala Nerus. Sebagai persediaan awal, sejumlah RM 20 juta diperuntukkan tahun hadapan untuk kerja-kerja awal di pusat pentadbiran baru Kuala Nerus. Sebanyak RM 76.65 juta pula diperuntukkan untuk berbagai projek pembangunan bandar dan luar bandar, termasuk rancangan penyusunan semula dan kemudahan prasarana pembangunan bandar dan luar bandar. Bagi merancangkan pembangunan peringkat daerah, RM 17 juta diperuntukkan kepada pejabat-pejabat daerah untuk melaksanakan projek-projek kecil, di samping RM 2 juta bagi membaiki dan membina balai raya serta rumah penghulu. Yang Berhormat Datuk Yang Pertua merancangkan sektor pembinaan. Sektor pembinaan tumbuh 3.2% dan menyumbang 3.9% kepada KDNK negeri pada tahun 2010. Sektor ini sangat penting kepada pembangunan negeri khususnya dan menyediakan peluang perniagaan dan pekerjaan
dalam bajet 2012, peruntukan besar disediakan. Antaranya 45 juta untuk pembinaan masjid dan surau, RM40 juta untuk pembinaan jalan dan jambatan daripada Jeram ke Kampung Tokong ke Bukit Guntung, Kuala Terengganu, RM32 juta untuk projek-projek kecil seluruh DUN, dan RM10 juta bagi pembinaan jalan-jalan baru.